do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. Hi, so sorry dah lama tak buat video. Dah lama tak buat paranormal story segment. Itu dia nampak ekor kat situ. Hey! This is Otoki. Hi, don't forget to subscribe Kamarina Hasan channel. Bye. Okay guys, so Kama ada peneman hari ini. Wow, jangan dong. Okay, hari ni Kama kembali dengan segmen paranormal story, which is Kama akan ceritakan pengalaman kisah seram, pengalaman sebenar yang terjadi dekat keluarga ayah kali ni. Siapa pula menangis? Tapi sebelum tu, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan daripada Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Okay, cerita hari ni adalah salah satu kisah sebelum Atuk Kama meninggal dunia. Sebelum Atuk meninggal, memang banyak rentetan sihir-sihir yang Atuk Kama alami. Yang pendengar setia video Kama daripada dulu, mesti dah tahulah ada satu video yang Kama cerita pasal Atuk Kama. Kama letak link dekat description box below kalau korang belum tengok. Tapi kisah hari ni berlaku sebelum cerita yang Kama dah cerita dekat video tu. Sebab yang Kama cerita tu kan baru satu sihir yang Atuk kena kan. Ini ada lagi satu sihir. Hari ni sihir kedua yang terkuat yang Atuk pernah kena. Masa tu Atuk memang masih kerja tentera. Atuk berkhidmat dekat camp. Ya Allah, budak ni. Okay, sambung balik. Atuk berkhidmat dekat camp Terendak Melaka. Satu hari sihir ni serang Atuk. Dia gunakan patung untuk sihir Atuk. Dan ni antara yang agak teruk. Sama juga dia gunakan kaedah patung macam yang Kama pernah cerita dekat video bawah ni. Cuma yang tu paling teruk lah. Yang tu paling teruk lah sebab sampai membau maut kan. Lepas tu Atuk rasa macam sakit dada, macam ditusuk-tusuk. Lepas tu rasa demam, pening kepala, macam nak hantuk kepala kat dinding. Lepas tu disebabkan Atuk tentera, so bawa lah dekat hospital camp Terendak tu. Dan tak ambil masa lama, 1 hari je Atuk dah okey, dah sembuh. Dah rasa sihat. Dah rasa tak ada bisa, dah tak sakit kepala, tak ada demam. Atuk Kama ni kan, dia kalau sakit, dia akan diam je. Kalau kepala dia sakit, dia akan hantuk kepala dia dekat katil. Macam dekat ujung-ujung katil ni kan, dia akan hantuk kepala dia kat situ. Sebab dia jenis yang tak nak menyusahkan orang. So dia memendam sakit tu. Lepas tu ubat kat hospital. Macam biasalah doktor kata tak ada apa-apa, tak sakit yang penyakit hospital lah. Tapi doktor kata kemungkinan pakcik ni letih yang amat sangat. Terlalu letih, so pakcik kena berehat. Yang mungkin mesti korang tak faham, kenapa Atuk Kama banyak kali kena sihir, berapa banyak dia kena sihir. Memang betul korang, orang manusia ni dengki, orang tak puas hati. Entah apa, tak puas hati kadang benda kecil je pun. Masa tu hidup ayah Kama memang tak terurus. Sampai kan ayah Kama macam, Kenapa tak ada orang lain ke? Atuk sampai pernah nak pergi rumah orang yang sihir dia tu, bawa parang tau. Nak cakap kat dia, kau tak ada kerja lain ke kan? Sebab benda ni tak boleh bawa dengan undang-undang dunia. Tak ada law yang boleh protect orang yang macam Atuk. Okay, contoh kita dah tahu dia ada penyakit hospital. Kita bawa je dia pergi hospital. Berbulan-bulan pun tak apalah asalkan dirawat dan sembuh. Ni kita tak tahu dia sakit apa. Kalau ada buatan orang, kita tak tahu nak buat apa. Rumah orang tu sujud merayu-rayu. Tolonglah berhenti sihir saya. Atau kita nak report polis. Logik ke zaman tu? Benda-benda macam tu dengan tak ada buktinya. Jadi memang zaman tu Atuk, nenek semua tak tahu nak buat apa. Sebab tu lah kadang sampai Atuk Kama menangis-nangis nak cerita dekat orang, tapi tak ada yang percaya. Nak cerita dekat orang kampung lah. Sambung balik, lepas Atuk masuk hospital, sehari tu Atuk dah elok, dah sembuh. Nenek dengan ayah Kama pun bawa lah Atuk balik rumah. Doktor suruh rehat, makan ubat yang doktor bagi waktu tu, ubat penenang dengan vitamin untuk selera makan Atuk.
Dan tak lama lepas tu, tak sampai 1 hari pun bawa balik, benda tu datang balik. Jadi balik simptom-simptom yang sama berulang. Tapi kenapa dekat hospital tadi tak kena? Tak ada apa-apa yang jadi. Sihat terus. Sebab orang yang sihir tu dia tahu. Dia tahu yang diorang nak pergi hospital. So dia stop kerja dia. Waktu Atuk terkena balik simptom-simptom tu, nenek dengan ayah Kamal runsing lagi sekali. Tak tahu nak buat apa. Pernah sebelum ni adalah jiran yang recommendkan seorang dukun dekat kampung tu. Dia suruh nenek bawa Atuk pergi situ. Nenek pun bawa lah. And waktu tu ayah tengok je apa yang dukun tu buat. Cara dia buat tu sama macam orang sihir. Guna benda-benda asap-asap lah apa kan. Dan ayah nampak ada tengkorak. Tengkorak tu macam tengkorak mainan. Kecil kepala macam ni. Tengkorak mainan dalam mangkuk. Dia buat macam-macam. Balik rumah, kena lagi. Pergi lagi tempat lain. Balik rumah, kena lagi. Lepas tu waktu nenek dengan ayah Kamal tengah ronsing nak fikir buat apa ni. Tiba-tiba nenek jatuh tangga. Tahu siapa datang? Si Tunggal. Dia datang mengamuk-ngamuk. Kenapa tak ubat? Nak biar dia sampai mati? Ayah masa tu ada kat situ. Ayah kata, kamu siapa? Pandang je ayah. Lepas tu dia kata, Kamu tak nak jaga ayah kamu Ni Atuk. so ayah Kamal kata, Tok buatlah, pening kepala nak fikir. Inilah ilmu-ilmu korang ni. Ayah Kamal masa tu dah macam fed up gila dengan benda-benda halus ni tau. Macam ayah Kamal dah tak faham. Baikkan waktu tu ayah Kamal masih sekolah. Muda lagi lah. Faham lagi apa yang nak disampaikan daripada ujian yang Allah bagi ni kan. Time fasa-fasa permulaan bagi ayah jugalah. Masa ni 3 saka tu tak ada lagi. Dekat video yang Kamal cerita kat bawah ni, time tu baru ada 3 saka tu. Tu memang dah fed up, dah menyampah sangat dah dengan dukun-dukun yang nipu, dengan orang menyihir atau sini sana. So Tunggal pun kata, Aku boleh tolong, tapi sekejap je. Ni pun aku datang sebab kesian. Aku sebenarnya tak nak tolong kau. saya katalah, kenapa pula? So Tunggal kata, Kau ada nak jaga aku. Kau ada nak bagi makan aku. Kau ambil aku jaga kamu. Aku jagakan keluarga kamu turun-temurun. waktu ni Tunggal cakap dalam badan nenek lah. Tak adalah nampak si Tunggal tu macam mana, tapi dia merasuk dalam badan nenek seolah-olah ayah tengah bercakap dengan nenek. Tapi suara memang lain. Lepas tu ayah berlawan dengan dia. Katalah bukannya ayah yang nak, bukannya ayah yang buat perjanjian dengan dia kan. Datuk nenek moyang dulu yang buat. Dan ayah kata waktu tu pernah terdetik tau hati tu macam terdesak disebabkan tengok Atuk sakit macam tu. Di mana-mana semua tak jalan. Macam waktu tu terdetik nak ambil si Tunggal ni. Dan nasib baik waktu tu ayah terfikir anak cucu. Sebab ayah rasa ayah yang sekarang waktu tu sebagai anak cucu pun dah terasa terbeban disebabkan benda yang Datuk nenek moyang dia bawa. Dia tak nak bagi anak cucu dia yang lain rasa apa yang dia rasa. So ayah lawan lagi. Tak nak aku tak nak jaga kau. Tolong. Tak nak, sudah. So dia pergi, dia keluar daripada badan nenek. Dan dia macam pergi berlawan. Sebab waktu dia pergi tu nenek dah sedarkan diri. Lama lepas tu dia masuk balik dalam badan nenek. Tercungap-cungap nafas dia. Dia datang-datang, dia masuk, dia kata, Kau ingat senang? Dia dah bunuh orang banyak. What? Pasal ayah cakap lah, kau bawa lah orang kau. Panglima kan? Lepas tu Tunggal kata, baik macam ni. Tok tunggu waktu mereka lalai. Tok nak ambil barang tu. Kita kena ambil patung tu dulu. Dia mainkan tu. Kalau kita dapat ambil benda tu, baru orang tu tak boleh buat lagi. Selagi patung tu tak ambil, ayah kau akan tersiksa macam tu. Lepas tu Tunggal kata, orang-orang aku semua ada kat luar. Semua jenis ada tengah kawal rumah. Tok nak pergi masuk rumah dia tu pun kena berlawan. Banyak sangat orang-orang dia yang tak berkepala, bulu, macam-macam jenis dia bela. Seram guys. So waktu tu bayangkan dekat depan rumah ayah, rumah nenek, Tunggal kata Tunggal bawa orang-orang dia untuk kawal rumah daripada si penyihir tu. Sebab dekat rumah si penyihir tu pun dikawal juga oleh orang-orang dia. Maksudnya si penyihir tu dia bela banyak gila jenis jin lah kan. Tunggal ni kata, kau orang ni bila dah susah macam ni baru cari aku. Barulah nak ingat. Kalau korang dari dulu dengar cakap Tok, benda macam ni tak jadi. Dia tak akan boleh sihir. Lepas tu ayah
Terduduk, kadang macam terfikirlah, kenapa pula nak buat perjanjian dengan dia dulu baru dia nak datang tolong. Rupanya macam ni jenis-jenis jin. Dia orang ni sangat patuh dengan perjanjian. Kalau berjanji dengan kita, dia macam sanggup korbankan nyawa dia. Dia setia. Sebab tu yang sihir yang jahat tu, dia akan dengar cakap tuan dia. Tuan dia suruh pergi sana, dia ikut, dia pergi. Ada yang jahat tu, dia buat perjanjian dengan darah dia. Titiskan, lepas tu jin tu akan jelat. Macam-macam lah dengar daripada orang dulu-dulu kan. Dan ayah pernah cakap, masa tu ayah hampir nak tunduk dekat dia. Bayangkan masih sekolah lagi, dengan hidup susah, kusut fikiran. Orang bayangkan waktu tu pernah pergi bawa dukun. Kita pun tak tahu dukun tu betul ke tidak. Ayah dengan nenek pernah lah bawa atuk pergi jumpa seorang tukar berubat ni kan. Rumah dia kat atas. Kalau kat Melaka dulu, ada orang rumah kat atas dengan rumah kat bawah. Masa ayah, nenek dengan atuk datang, dia kelang kabut lari bawa anak dia turun bawah tau. Sebab apa tau? Sebab dia kena serang dengan orang yang menyihir atuk Kamal. Kan kononnya nak bawa atuk Kamal pergi berubat lah kan. Tapi orang yang sihir ni dia tahu yang nenek Kamal nak bawa atuk pergi berubat. So dia arahkan jin dia untuk ikut. Dia arahkan saka dia untuk ikut. So tengah-tengah berubat, ayah pelik lah. Tiba-tiba dukun tu dia lari ke bawah. Rupa-rupanya ada orang-orang panggil dia. Sebab anak dia jatuh dari atas ke bawah. Lepas tu dia nak pergi bawa lah anak dia pindah rumah lain. Dan ayah turun bawah nak tengok apa yang terjadi. Tengok-tengok dukun tu tengah dukung anak dia masuk dalam kereta. Pasal adalah orang-orang kampung kat situ cakap dekat ayah. Anak dia tak sedar. Tu kena gangguan orang tu. Lepas tu ayah tanyalah, kena gangguan apa? Lepas tu tak tahu orang tu kata apa. Orang kat kampung tu kata, awak bawa ni keras. Dia kacau lah cucu ni. Anak kepada dukun tu. Lepas tu ayah kata, lah, dia kan bomoh. Pun kena juga ke? Lepas tu orang tu diam je. So bomoh tu datang, sambung balik ubatkan atuk. And balik rumah. Again, sama je. Still kena ganggu. Tak berkesan. Dia cakap je macam-macam. Mandi ni pakai dengan daun ni lah apa semua. Sama je. Lepas tu ada orang recommend satu ustaz jumpa. Sebab dulu memang susah nak jumpa ustaz dekat kampung tu. Masjid pun macam suram kan. Tak ada orang yang kuat agama sangat. Lepas tu jumpalah seorang ustaz ni, dia recommend kan. So dia cakap lah baca ayat ni, baca ayat tu. Ayah buat garam, tak payah cakap dah berapa baldi ayah tabur. Pagar setiap hari, Yasin. Tak jalan. Sebab kali ni orang yang sihir ni sangat-sangat keras. Minta maaf, bukan nak cakap tak mempercayai ayat-ayat Quran. Tapi sihir kali ni memang sangat keras. Sihir dia tu memang setan gila. Dia kena diri sendiri tu. Kena lawan, kena kuat iman. Kena dekatkan diri dengan Allah. Barulah ayat-ayat yang kita baca tadi tu semua berkesan. Ada ilmu. Kadang-kadang kita nak bawa pergi jumpa berubat, berjumpa ustaz semua tu, memang berapa persen je ustaz tu tolong. Selebihnya kita sendiri. Kita sendiri yang kena ada pelindung. Waktu benda ni berlaku, ayah sorang-sorang tau. Sebab adik makcik Kamal tak lahir lagi. Pakcik Kamal yang kedua, dia kecil lagi. Dengan duit tak ada. Duit habis pergi jumpa tu lah. Dukun lah, pergi bawa berubat lah, pergi hospital. Nah je orang kata pergi kat sini, ayah ikut. Pergi jumpa kat sana, ayah ikut. Ada satu bomoh ni, dia pernah cakap, kita cakap depan-depan je lah ya. Kita tak mahu nanti dah sudah berubat, ada gaduh pula. Kalau awak sanggup, kita buat malam ni. Kalau tak sanggup, tak apa. Cakap depan-depan. Lepas tu cakap lah, yelah macam mana nak buat ni? Lepas tu dia kata, macam ni bukan senang-senang. Kalau awak balik nanti, saya susah. Saya kena balik. Kalau awak sanggup, 1 lubang 1000. Lubang tu, orang dulu sihir, orang akan tanam barang tau. Orang akan tanam bawah rumah. Jadi si bomoh ni, dia kena ambil barang tu. Dia kena keluarkan untuk putuskan sihir ni lah. Itulah dia lubang. 1 lubang 1000. Tergamam lah. Tak payah 1000, 100 pun ayah tak ada duit. Itu satu. Kedua, buatnya orang sihir tu tanam 10 lubang, tak ke 10 dah nak 1000. Dan betul ke boleh baik? So ayah pun anggaplah bomoh ni penipu. So ayah tolak, ayah tak nak. Dan again, ayah termenung lagi. Tok masih macam tu keadaan dia. Terseksa dari dalam. Atuk cengkung, tak makan, tak bercakap. Dia nak bunuh atuk dari dalam. Dia nak seksa dulu baru mati. Ada satu malam tu, waktu tu maghrib, nenek tengah ambil wuduk.
Tiba-tiba nenek tak sedarkan diri. So tiba-tiba nenek macam menggelupur. Macam cepat duduk sini. Rupanya ada benda lain masuk badan nenek. Siapa lagi? Setunggal lah. So waktu tu atuk, nenek, ayah ada kat depan. Lepas tu Tunggal tu kata, "Ni semua orang-orang kami datang. Ada kat luar semua-semua tu." Pasal saya diam je. Ni second time yang teruk berlaku kan. Berlaku dekat atuk. Yang lagi satu teruk tu third time yang sampai atuk meninggal dunia. Kalau nak ikutkan ajal dekat tangan Tuhan lah. Ayah tak setuju pun dengan si Tunggal ni. Sebab dia selalu cakap macam dia kena sihir, si Tunggal yang selalu tolong. Kalau tak tolong dia akan mati. Sebab ni sebenarnya last pertolongan dari Tunggal. Yang ketiga, video yang Kamal cerita tu, sebelum video yang Kamal letak link kat bawah ni, masa tu Tunggal dah tak datang dah. Dan time tu ajal atuk. Seolah-olah Tunggal nak cakap macam kalau aku tak tolong, matilah. Padahal ajal kat tangan Tuhan. Waktu tu Tunggal datang, dia tunjuk patung tu. Patung tu ada dekat tangan nenek. Sebab kan Tunggal masuk dalam badan nenek kan. Ayah pun tak tahu dari mana datang patung tu. Dekat rumah tak pernah nampak pun patung tu. Rupanya si Tunggal tu dia dah ambil daripada si penyihir tu. Patung tu lah digunakan selama ni untuk sakiti atuk. Patung tu dia macam diikat, berbentuk orang. Diikat dengan benang. Lepas tu ada jarum yang tercocok dekat dada patung tu. Sebab tu atuk selalu rasa sakit dada. Rasa macam bisa. Dia rasa sakit dari dalam. Tapi bila check memang tak ada apa-apa. X-ray pun tak ada apa-apa. Lepas tu kat patung tu adalah kesah-kesah hitam, kotor. Tunggal tu dia buka satu-satu. Dalam tu ada pasir, ada kain. Dia kata pasir ni, waktu ayah kau naik motor, dia pergi ambil pasir bawah tu. Yang ambil pasir tu bukan jin tu tau, manusia. Sebab manusia dengan jin ni, diorang bekerjasama untuk buat benda ni. Jin tak boleh ambil. Macam kita bagi contoh lah, jin kan nak makan kambing kan. Padahal dekat dunia ni banyak kambing dia boleh je pergi ambil senyap-senyap, bukan orang nampak dia pun. Tapi kenapa dia mesti nak tuan dia yang kena ambil kan? Sebab ada sebab lah. Tak boleh buat macam ni, dia tak boleh buat macam tu. Sama juga macam ni, dia tak boleh ambil barang-barang untuk buat sihir. Bahan-bahan lah orang kata. So bahan-bahan waktu tu adalah pasir dengan kain. So tahu tak siapa yang pergi ambil? Anak lelaki si penyihir tu. Anak lelaki dia tu waktu atuk naik motor. Okay, atuk naik motor kat kampung kan banyak pasir kan. Tak ada jalan raya lagi waktu tu. So atuk lalu dekat pasir. Pasir yang kena motor atuk tu dia akan ambil. Yang kedua pakaian, dia akan gunting. Tak tahulah dia ambil bahagian seluar ke baju ke, tapi nampak kain tu kain perca. Dia gunting kain perca tu untuk jadikan bahan-bahan sihir. Lepas dah dapat, dia bagilah bapak dia. Lepas tu bapak dia pun buatlah mentera setan dia tu. Waktu Tunggal ni datang pun dia tercungap-cungap lagi tau. Dia macam nak kata susahnya dia nak dapatkan patung tu. Dia kata bergaduh kat sana. Tak tahulah macam mana kita tak boleh nak gambarkan situasi tu sebab kita pun tak nampak dia kan. Tapi itulah dia kata dengan dia bawa orang-orang dia. So macam berapa banyak tu. Lepas tu dia tenung je ayah. Dia tahu ayah ni degil. Tak macam nenek. Nenek kadang-kadang ikut je. Ayah ni degil, tak nak terima dia. So dia pandang ayah. Dia kata, "Kau ingat senang ke? Apa yang susah sangat? Biar kami jaga keluarga kamu." So ayah still giling. Tutup telinga, tak nak dengar apa yang dia. Sebenarnya si Tunggal tu dia still dalam memujuk. Suruh nenek Kamal ni ambil dia jadi tuan. So ayah giling. Dan lepas Tunggal pergi, malam tu ternanti-nanti tau. Hati tu berdebar sangat. Gila dah berbulan-bulan kan tengok atuk Kamal tak boleh tidur, terseksa, sakit kepala, hantuk-hantuk kepala dekat katil, rubat sana sini. Pasal ayah tengok atuk dah boleh tidur. Ui lega. Tapi ayah tunggu juga sampai esok. Tunggu 2 hari lah, 2 malam kan. Malam tu ayah tengok atuk boleh tidur lagi. Tengok macam dah okey kan. Sekali esoknya, lusanya Tunggal datang masuk dalam badan nenek untuk menuntut janji. Tunggal ni dia jenis jin yang bukan perubatan, yang bukan boleh mengubat orang. Sebab tu kalau dia berubat, dia akan bawa orang-orang dia. Tunggal ni dia jenis pahlawan.
macam kena menjaga. Tujuan utama dia, dulu atuk moyang dulu ambil dia, buat perjanjian dengan dia untuk jaga kelong. Kelong tu tempat tangkap ikan lah. Pergi laut jaga situ. Tapi secara tidak langsung dia akan jaga keluarga juga. Sebab tu dulu atuk-atuk yang dulu tak kena sihir. Dan dia tahu gerak-geri ayah. Masa ayah kecil-kecil kan, dia masuk dalam badan nenek, ayah balik rumah, pandang je ayah. Dia kata, ni, nakal ni, jahat ni, main sana sini, nanti kena langgar lori. Dia tahu, dia ikut, dia tahu ayah naik basikal, dia tahu ayah pergi pancak pokok. Nenek Kamal memang garang, diam je lah waktu tu, asyik kena kantoi je dengan Tunggal kan. Bila ayah Kamal dah besar, Tunggal suruh nenek jadi tuan dia. Tapi anak nenek, which is ayah, tak nak, tak kasih. Jangan mak. Yelah, nak kena bagi makan lah. Lepas tu macam kalau ada bala, seolah-olah pertolongan tu datang daripada dia, bukan daripada Allah. Macam dah jadi syirik. Dah lah bila nak sembelih kambing untuk bagi dia makan tu, kena sebut seru nama dia. Seram. So waktu dia datang tu, dia nak tuntut janji tu, dia kata, macam mana? Ayah kata, saya tak nak. Masa dia mengamuk, Aku takkan datang lagi. masa tu sebenarnya dia minta lembu. Ayah kata tak ada duit. Dia pujuk. Dan malam tu memang tegang situasi. Dan masa tu ayah dengan nenek yang jadi tumpuan. Ayah kata, aku akan pastikan kau susah. Marah lah dia cakap macam tu kan. Engkau bukan yang beri nyawa. Dah bergaduh. Pasal ayah kata, aku tak boleh buat macam tu. Tunggal diam je. Sebab Tunggal ni Islam. Tak tahulah dia macam beriman tak beriman macam tu lah. So ayah cuma cakap terima kasih je. Lepas tu dia kata, aku tak akan datang. Aku tak nak beri pertolongan dah lagi. So ayah kata, tak apa. Lepas tu Tunggal kata, sombong dah lepas daripada bala. Lepas tu ayah katalah, kau datang menolong ni bukannya aku yang panggil. Kau yang datang sendiri. Tu Tunggal pun pergi. Itulah kali terakhir sebelum atuk meninggal dunia. Ada banyaklah ujian yang ayah hadap. Kadang-kadang rasa goyang, rasa hampir nak terpesong. Tapi tetap cuba pertahankan akidah walaupun terpaksa melibatkan nyawa sebagai ganti. Tengoklah ayah sebelum tu mana pun tak pernah panggil Tunggal ataupun saka yang lain untuk tolong. Kalau boleh ayah nak jauhkan lagi keluarga daripada benda-benda tu. Susah tau berubat dulu. Semua tempat pergi. Mersing, Batu Pahat, Negeri Sembilan, Kuala Pilah. Sampai orang pernah datang rumah. Sampai ada orang pernah datang rumah ayah tau. Disebabkan dia orang tahu ayah dah banyak pergi berubat. Bomo, dukun, apa lagi, ustaz-ustaz semua ayah dah pernah. Orang kampung pun dah tahu ayah ni banyak experience kan. Satu hari ni sepupu ayah bawa kawan dia perempuan. Dia nak datang jumpa ayah. Dia kata nak minta tolong. Sebab dia tahu ayah kenal banyak dukun. Ayah pun okey lah, datanglah rumah. Lepas tu orang tu kata, okey aku bayar. Dia datang, dia kata, aku benci dengan menantu aku ni. Ayah pun terkejut lah. Dia ni nak datang nak minta tolong apa sebenarnya? Aku nak pisahkan diorang tu. Kalau boleh nak bunuh menantu aku tu. Ayah terkejut lah kan. Orang macam dia ni lah aku terseksa, ayah kata. Gigil tangan ayah waktu tu. Tengah tahan marah. Dia tak bagi aku jenguk anak aku. Ayah bising lah. Kau ni tahu agama ke tidak? Dia orang tu dah kahwin. Orang ramai bercerai disebabkan orang-orang macam kau ni lah. Dia kata, tolonglah, aku bayar. Atau ayah kata, aku tak nak. Kau tahu tak betapa susahnya aku nak buang sihir yang terkena dekat keluarga aku? Kau boleh pula minta sihir? Ada banyak komen Kamal baca. Kenapa orang nak sihir sangat? Kenapa banyak sangat orang nak sihir nenek Kamal? Kenapa orang nak sihir atuk Kamal lah, makcik Kamal lah? Sebab benda tu memang boleh berlaku dekat sesiapa sahaja, tak kira lah kau famous ke tak famous. Sebab tu hati manusia tu busuk, kotor. Orang yang buat sihir ni pengecut. Kenapa Kamal kata pengecut? Dia tak berani berdepan. Dia tak nak bersemuka. Dia gunakan cara yang tak gentleman langsung. Dia bayar orang, lepas tu dia buat sihir. Dia suruh orang untuk sakitkan hati orang yang dia sakit hati. Lepas tu, dia gembira, dia ketawa tengok orang derita, mati. Habis kau tak mati. Orang yang sihir ni tak mati. Dia akan mati, tapi dengan cara yang lain. Orang sihir ni akan mati dengan cara yang hina,
tapi belum lagi dekat akhirat. Tu sebab walaupun kau kata, aku ada saka nenek moyang, diorang jaga aku tak payah risau. Jangan. Kalau dah memang ajal kau keluar, kena langgar kereta. Semua kerja Allah. Sebab tu Allah nak uji iman kita. Benda-benda macam ni lah. Susah kan? Kalau yang atuk kamar ni, orang yang sihir dia, atuk tahu. Tapi tak nak bagi tahu kan. Tapi orang tu dah meninggal dunia dah pun. Orang tu dah meninggal dunia dengan saka dia. So kita jagalah hati kita, banyak-banyakkan istighfar, dekatkan diri dengan Allah kalau kita nak elakkan daripada sihir orang. Okay, itu saja untuk hari ni. Kisah pengalaman sebenar yang berlaku mungkin boleh jadikan iktibar untuk kita semua. Okay, so terima kasih yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I put. See you in my next video. Bye.